Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Termizi dan juga rakan seperjuangan. Dan hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk yang pertama, iaitu huraikan adab terhadap ibu bapa, yakni etika dan akhlak berdasarkan adab yang terdapat dalam Al-Quran dan juga Bible itu sendiri. Kan? Yang pertama kami akan menerangkan tentang definisi adab, etika dan akhlak. Okay. Dari segi adab, ia mendefinisikan sebagai tingkah laku dan serta tutur kata yang halus, sopan, berbudi bahasa, kan, berbudi pekerti, kan, seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad An-Naqwi Al-Attas yang mengatakan bahawa adab adalah ilmu tentang tujuan mencari pengetahuan. Sedangkan tujuan mencari pengetahuan ini dalam Islam ialah menanamkan kebaikan dalam diri manusia dalam bentuk pribadi. Maksudnya sini sebagai satu adab ni kita tanamkan untuk diri kita, macam contoh bersopan santun. Maksudnya kita terapkan dalam diri kita itu sendiri. Jadi itulah adab dia punya definisi. Kan? Kalau pula dalam konsep etika iaitu merujuk kepada sikap dan adat yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Di sini etika ni dia merujuk kepada sikap ataupun adat yang dia tentukan. Kan? Kalau kita nampak sini dia ada dua perkara asas yang menunjukkan konsep etika itu sendiri. Yang mana menunjukkan etika ni adalah akhlak individu seperti taklifan yang baik dan peraturan sosial, seperti peraturan mengenai perkara yang benar atau salah, yang menghadkan tingkah laku individu seperti dikatakan oleh Muhammad Muhsin dan Hamjun pada tahun 2002. Jadi itulah kan. Begitu juga yang dinyatakan oleh sejarah lain seperti Hamka, iaitu di mana dinyatakan etika ni merujuk kepada istilah budi. Kan? Dia mengatakan mengatakan bahawa timbangan buruk dan baik adalah budi, iaitu etika, yang boleh dikategorikan sebagai nilai atau norma-norma mengenai benar dan salah yang dianut oleh sesuatu golongan masyarakat itu sendiri. Maksudnya di sini etika ini merupakan iaitu budi. Maksudnya satu nilai-nilai yang kita perlu pelajari, yang mana kita boleh bentuk mengenai tentang benar atau salah dalam diri masing-masing. Jadi seterusnya kepada konsep akhlak. Dan akhlak ni berarti etika juga. Yang menurut akhlak maksudnya etika kan, etika, adab dan akhlak itu dia sering berkaitan sebenarnya. Kan? Kalau kita nampak akhlak ni dia merujuk juga kepada adab ataupun etika. Sebab bila mana kita ada adab dan juga ada etika, bermakna kita mempunyai juga akhlak yang baik. Kan? Jadi itulah kan kenapa dinyatakan di sini akhlak berarti etika itu sendiri. Kan? Kalau dari segi konsep akhlak yang disebut sebagai dalam Al-Quran, iaitu dalam Islam, ia bersifat rabbani kerana ia bersumberkan daripada Allah SWT sebagai firman-Nya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berakhlak yang agung. Jadi maksudnya sini berakhlak ini merupakan sifat yang agung lah. Dan dia merupakan satu proses pembentukan perilaku dan disiplin seorang individu yang menunjukkan kepada tindak tanduk yang sesuai sebagai seorang yang baiklah. Maksudnya sebagai contohnya macam Islam ni, dia bila mana dia mempunyai akhlak yang baik, sudah tentu tak menganggap dia seorang yang Muslim yang baik. Begitu juga dengan agama lain, kan? Kerana dengan akhlak ni kita macam merasa yang mempunyai sikap yang luhur, jujur, maksudnya bersopan santun. Dia termasuk dengan etika ataupun adab itu sendiri. Bagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali menegaskan dalam kitabnya, iaitu Ihya Ulumuddin, sesungguhnya semua sifat yang ada dalam hati akan memberi pengaruh dan tandanya pada anggota, sehingga tidak ada sesuatu perbuatan melainkan sesuai dengan sifat itu. Dan jadi maksudnya sini akhlak ni dia menunjukkan kepada sifat-sifat yang macam mempunyai adab dan etika itu sendiri. Jadi itulah akhlak. Begitu juga yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan juga Sunnah, iaitu akhlak ni adalah wadah ataupun medan agama. Kan? Dan di mana dia menegaskan bahawa sungguhnya aku dibangkitkan semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Di sini bukan hanya Al-Quran itu sendiri, tapi Rasulullah pun merupakan satu menyatakan sunnahnya, iaitu akhlak ni dia memperlihatkan bahawa akhlak ni sangat penting untuk diajar kepada masyarakat. Kerana akhlak ni sangat penting, supaya dengan adanya akhlak maka amallah, kan, sama ada satu keluarga ataupun di golongan masyarakat sekarang.
seterusnya saya akan masuk kepada konsep keibu-bapaan dalam segi perspektif dalam kitab Al-Quran. Dan itulah kan, dalam konsep ibu-bapa ni banyak sebenarnya kan dalam kitab Al-Quran menyatakan bahawa kita ni sebagai seorang anak, kita kena wajib menjaga mereka, kan, menghormati mereka, kan. Kerana situlah kita mempunyai etika, menampakkan bahawa kita ni mempunyai etika, beradab dan juga mempunyai akhlak. Kerana dengan sifat lahirnya sudah 3 ni, maka sudah tentu kita mempunyai adab kepada ibu bapa kita, adab yang baik, kan. Kerana dalam Al-Quran sendiri dia menyatakan bahawa kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya. Dan ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan dari kelemahan, dari awal mengandung hingga akhir manusia, dan dia pun menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Yang demikian bersyukurlah kepada aku dan kepada ibu bapamu, dan ingatlah kepada aku lah juga untuk kembali untuk menerima balasan. Di sini kita menampakkan bahawa satu pengorbanan yang ibu bapa kita telah lakukan, iaitu mengandungkan kita selama 9 bulan. Selama 9 bulan sehingga kita dipisahkan iaitu dipisahkan daripada kedua dan ibu kita, iaitu kita kan menyusu, kan. Jadi tentu bila macam kita sudah umur meningkat, macam kita dipisahkan, still juga kan ibu bapa kita tu melahirkan rasa sayang mereka kepada kita. Sampailah kita sekarang, kan, sampailah kita macam besar atau mempunyai keluarga masing-masing, still juga ibu bapa kita ni mempunyai satu sayang yang macam secara langsung, kan, tidak ada batasnya. Jadi sudah tentu, kan, kenapa Allah menyatakan bahawa kerajaan Allah itu merupakan letaknya kerajaan mana kita melakukan bila mana ibu bapa kita reda dengan kita, sudah tentu Allah akan reda kepada kita, kan. Jadi sebagai seorang anak ni jangan sesekali, kan, berkasar dengan mereka, kan. Kerana dengan pentingnya satu sifat yang baik untuk kita terap dalam diri kita, iaitu mempunyai adab yang baik kepada ibu bapa kita, iaitu dengan melakukan kewajipan kita sebagai seorang anak, iaitu menghormati mereka, dan menghormati mereka, menjaga mereka daripada kecil, daripada sihat ataupun sakit. Maksudnya sini kita memang ada kewajipan untuk menjaga mereka, kan. Jadi itulah, kan, macam maksudnya sini adab seorang anak ni sangat pentinglah. Contohnya dalam perkara yang itu dua, macam perkara yang perbuatan kita ataupun perkataan kita, maksudnya sangat pentinglah untuk kita jaga, dan situlah menunjukkan sama ada kita beradab. Contohnya dalam perkataan kita sebagai seorang anak ni, kita mengeluarkan perkara-perkara macam perkataan-perkataan yang lembut, jangan berkasar, kan. Dalam surah Al-Isra tu jangan menggunakan perkataan dengan perkataan tu sudah menyatakan bahawa satu perkara yang durhaka yang kita telah lakukan kepada ibu bapa kita. Jadi maksudnya sini jangan mengeluarkan perkara yang kasar, ataupun jangan menjengkelkan atau macam menunjukkan bahawa kita ni bosan dengan mereka, macam kita lepas tangan sehingga kita tidak menjaga mereka sehingga mereka macam sudah tua, kita terus macam lepas tangan. Jadi itu merujuk kepada perkara yang macam mendurhaka kepada orang tua kita lah sendiri. Jadi di sini jangan sekali seorang anak ini kita mestilah beradab, kan. Kita menghormati mereka, menjaga mereka. Seperti mana, kan, ciri-ciri seorang anak yang beradab ni, iaitu kita walaupun kita berpisah, kita berumah tangga ke, ataupun kita berada jauh-jauh, kita still juga melakukan macam mana kita praktiskan adab dalam diri kita tu, iaitu kita mendoakan mereka, kan, mendoakan mereka, kan, melepon mereka. Itu merupakan satu adab sebenarnya, adab yang baik sebenarnya kepada ibu bapa kita, kan. Walaupun orang jauh, kita doakan mereka, kan, supaya orang sehat di sana, kan. Itu satu adab sebenarnya, kan. Di sini, kan, dalam ayat Al-Quran ni sudah kita di dalam surah Al-Isra ni, kita dalam surah Al-Isra ni ayat 33 hingga 25 ni, dia menyuruh sebagai seorang anak ni agar sentiasa hormat dan berlembut kepada orang tuanya, dan jangan sekali anak itu membantah perintah orang tuanya walau hanya dengan mengatakan Jadi sudah saya katakan tadi, perkataan tu merupakan perkataan yang kasar sehingga kita masih jadi hal kepada ibu bapa kita. Jadi dalam Al-Isra tu saya bacakan lagi iaitu ayat Al-Quran.
dan Tuhanmu telah merintah supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu yang sebaik-baiknya. Jadi sini menunjukkan kita kena berbuat baik kepada ibu bapak kita, kan? Berbuat baik bukan hanya kita berbuat baik. Maksudnya sini kita kena menjaga mereka sehingga mereka tidak di muka bumi ini. Dan maksudnya selagi mana mereka hidup dalam dunia ini, selagi itulah sebagai seorang anak kita perlu menjaga mereka. Tanpa ada rasa keluhan, rasa kejengkelan, kan? Kadang-kadang bila mana mereka sudah tua, kita sudah berlepas tangan, kan? Jadi itulah kan menunjukkan kita sebagai seorang anak ni jangan perhatikan karena perbuatan yang kita perbuatan yang macam kita tidak menjaga mereka itu merupakan satu perbuatan yang tidak beradab. Dan bila mana kita tidak mempunyai adab dengan ibu bapa kita, sudah tentu kan, sudah tentu Allah tidak tentu Allah tidak akan rasa reda dengan perbuatan kita. Sebab bila mana kita menyakitkan hati ibu bapa kita ni, sudah tentu sudah tentu Allah pun akan sakit dengan kita. Jadi macam sini ibu bapa ni merupakan satu perbuatan yang perlu kita lakukan untuk mencari ridha Allah SWT. Jadi sini silakan sebagai seorang anak ni kita perlu mempunyai adab. Yang pertama tu melakukan perkataan yang baik, kan, jujur, yang mereka lemah lembut, kan, lemah lembut, lemah lembut, kan, seperti macam perbuatan pula tu kita menghormati mereka. Si tingkah laku ni kita tidak berbuat kasar, kan, kita menjaga dengan sepenuh hati, sepenuh kasih sayang. Bila mana kita kasih sayang dengan abang ibu bapa kita, sudah tentu Allah akan sayang dengan kita, kan. Jadi sangat pentinglah kan sebagai seorang adab sebagai seorang anak. Jadi maka kan jelaslah kan ibu bapa ni haruslah kita hormati, kerana sebab ibu bapa ni dia mengasuh kita sejak kecil tanpa ada keluhan kepada mereka, menjaga kita daripada bahaya, kan, menunjukkan kasih sayang mereka tanpa ada belah bahaginya, kan. Jadi itulah kasih sayang ibu bapa yang murni tanpa ada apa-apa tanpa ada apa-apa meminta balasan daripada kita. Jadi kalau kita nampak di sini sebagai seorang anak ni, itulah kan kita kena maksudnya kena alert lah, maksudnya kita kena sebagai seorang anak ni kita kena menghormati mereka, menjaga mereka, kan, menjaga hak mereka sebagai seorang ibu bapa kita. Jadi dengan itu nampak sini sebagai kesimpulan yang disampaikan dalam ayat Al-Quran, ada seorang anak ni merupakan satu implikasi daripada agama itu sendiri, kan. Seperti yang kita lihat dalam ajaran Islam, sebagai makhluk Allah ni disebutkan kita kena mengikut apa yang diajar dalam Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Oleh itu kepentingan menjaga ketauhidan kita kepada Allah SWT merupakan satu etika yang perlu dilakukan sebagai seorang hamba, kan, kepada penciptanya. Kerana melalui dengan ketauhidan ini secara langsung ia mendidik kita menjadi seorang yang berakhlak baik dan secara baik, dan secara langsung adalah kita sebagai seorang anak akan sekali maksudnya sini akan sekali hadir dalam diri kita lah, maksudnya. Jadi sudah pentinglah bila mana kita mempunyai hubungan dengan Allah SWT, kita nak jaga. Bila mana kita mempunyai hubungan iaitu hablum minallah, iaitu hubungan dengan Allah kita jaga, sudah tentu hubungan kita dengan manusia akan terjaga, iaitu terutamanya kepada ibu bapa kita sendiri. Jadi itu insyaAllah daripada kitab Al-Quran. Ini akan saya pas kepada kawan saya. Terima kasih kepada saudari tadi. Seperti mana yang telah dia ceritakan dengan panjang lebar bagaimana cinta nikah dan akhlaknya terhadap ibu bapa menurut Al-Quran. Jadi saya pula dan sebaliknya, itu menurut daripada itulah yang dalam soalan kita yang mula-mula tadi, yaitu daripada Bible. Oke, pertamanya saya menyebut sebuah ayat yang terdapat dalam yang dipetik daripada kitab Amsal bab yang pertama ayat 8 hingga 9 yang menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan satu kalung bagi lehermu." Maksudnya di sini kan
ini dalam ayat ini kan dia mengajar kita supaya ataupun mengajak kita sebagai anak-anak supaya untuk terus mendengar apa yang diajarkan oleh kedua-dua orang tua kita lah. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Di sini kan dia bermaksud supaya apa yang diajar ataupun yang telah diberikan kepada kita, janganlah kita menyelesaikannya dan gunakanlah ataupun perhatikanlah apa yang telah diberitahu oleh kedua-dua orang tua kita. Ada selingan. Dan di sini juga maksudnya kita dapat pada kesimpulan ayat yang dua ayat ini, di mana dia mewajibkan supaya kita beradablah kepada ibu dan bapa kita. Dan satu lagi yang ayat daripada ini juga yang menyatakan bagaimana kasih sayang seorang ibu bapa ini kepada anak mereka, yang menyatakan siapakah di antara kamu yang memberikan ular kepada anaknya ketika anak kamu meminta roti. Maksudnya di sini betapa besarnya kasih kepada ibu bapa kita walaupun sejahat manapun dia. Itu adalah perbandingan yang digunakan dalam Bible ini lah. So ini bermaksud sebagai seorang anak itulah berbalik kepada persoalan yang tadi, kita harus menghormatilah kedua-dua ibu bapa kita. Dan di sini kita dalam ayat ini juga beberapa contoh lah yang sesuai ataupun situasi bagaimana kita perlu menghormati ibu bapa kita, itu menjaga perasaan lah, ataupun ketika berbual menggunakan bahasa yang lembut dan jangan membantah permintaan ataupun mengeluarkan suara yang tinggi seperti yang, ataupun jangan berubah lah seperti yang dari kata-kata tadi itu kita pun membuat itu kepada apa tadi dan kepada ibu bapa kita. Dan sekali lagi ayat yang seterusnya daripada Amsal juga saya bacakan sekali lagi, bab 23, 22 hingga 25 yang menyatakan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita kerana dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah dia yang melahirkan engkau. Maksudnya di sini kan dalam kehidupan ini kita seharusnya memberi sesuatu ataupun membuat sesuatu yang boleh membanggakan kedua ibu bapa kita, ataupun membanggakan, menggembirakan dia orang lah, ataupun itulah membuatkan dia orang merasa dihargai kita sebagai seorang ayah dan ibu juga. Dan seperti yang tadi juga lah, ini perlu mendengar nasihat, sebab dia orang ini juga lah yang mendidik kita dari kecil, seperti yang dalam ayat ini tadi. Sekali lagi saya bacakan juga satu ayat dalam Bible juga yang sebenarnya kan sebelum itu kebanyakan ayat-ayat yang kami ambil dan dimasukkan dalam sini sebenarnya adalah satu pengulangan, di mana dia berterusan terus terang untuk menyatakan bagaimana kita sebagai seorang anak harus menghormati kepada orang-orang tua kita. Jadi untuk menguatkan lagi hujahnya, sekarang dalam ini buku yang seterusnya, itu dalam bab Efesus pasal 6 1 hingga 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi di sini kan kita lihat bagaimana Tuhan menyuruh kita supaya mentaati orang tua kita. Dia secara terus terangkan dalam tiga ayat ini. Dalam yang pertama dia mengatakan taatilah, dan yang kedua hormatilah, dan yang ketiga adalah efek ataupun kesan daripada ayat pertama dan kedua itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi.
Dan yang kita semua sedia maklumkan, syurga di bawah telapak kaki ibu. So inilah kenapa kita harus mentaati kedua-dua orang tua kita. Okey. Saya menerangkan panjang umur di dunia ini kan bukanlah maksudnya kita ni immortal. Maksudnya apa ni? Panjang umur maksudnya kita itulah bahagia dan tiada apa ni? Tiada masalah. So apabila tiada masalah, so kita pun hidup dengan itulah dengan bahagia. Jadi secara langsung panjang umur. Boleh juga dikatakan sebagai panjang umur itu. Dan salah satu apa ni ayat yang terpenting ataupun yang dalam Bible ini kan ataupun dalam hal apa ni agama Kristen adalah dalam 10 hukum Taurat ataupun 10 perintah utama yang terdapat dalam ajaran ini adalah mengenai perihal menghormati itu ibu bapa juga, itu dalam Keluaran bab yang ke-20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya di sini sekali lagi dia mengulang kembali beberapa ayat yang telah saya bacakan sebentar tadi, itu menghormati kedua-dua orang tua kita. Dan untuk pengetahuan semua juga lah, ayat ini merupakan hukum yang kelima dalam hukum 10 hukum Taurat tersebut lah. Jadi secara logiknya lah, sebagai seorang manusia kita juga tentunya fahamkan kalau sesuatu orang itu diletakkan dalam apa ni satu hukum yang penting. Jadi ia adalah satu yang amat perlu kita patuhilah. Maksudnya di sini ataupun secara analoginya lah, contohnya kalau kita lihat dalam sebuah institusi ataupun sebuah organisasi, dia pastinya ada sesuatu peraturan kan yang menyatakan apa yang kita harus lakukan ketika berada di sana. So begitu juga lah dengan ayat ini tadi kan yang menyatakan itu pentingnya kita menghormati kedua-dua orang tua kita. Dan satu lagi pengulangan tentang perihal adat dan etika terhadap ibu bapa dalam kitab juga adalah dalam Perjanjian Baru ataupun New Testament yang apa ni dalam bab yang ke-15 dalam buku Matius ayat yang keempat yang turut menyatakan hal yang sedemikian juga yang jadi saya sekalilah membacakan. Sebab Allah telah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Dan di mana yang terdapat dalam ajaran yang terdahulu kan, ini juga adalah sebagai ajaran ataupun satu dorongan supaya kita menghormati kedua orang tua kita. Dan kalau kita lihat ayat yang kedua itu kan dia menyatakan siapa yang mengutuki ayahnya adalah mati. So maksudnya mati sini sebenarnya adalah berdosa. Sebab dalam dalam Bible juga ada menyatakan upah dosa adalah mati. Jadi namun demikian kan seperti yang semua orang Kristen tahu, yang kedatangan Yesus Kristus kan adalah untuk menggantikan dosa dengan mati. So demikian inilah yang dapat kita pahami. Maksudnya siapa yang mengutuki ayah ataupun ibu kita adalah berdosa. Jadi oleh yang demikian kan secara normalnya sebagai seorang anak kita dapatlah memahami bagaimana perlunya menghormati kedua orang ibu bapa kita. Karena dalam ajaran ini juga begitu menerapkan bagaimana pentingnya menjaga etika dan adab kita terhadap ibu bapa. Hal ini secara rumuskan disebabkan terdapatnya beberapa pengulangan ayat-ayat ataupun ajaran-ajaran dalam beberapa buku yang turut menyatakan betapa pentingnya kita menghormati kedua-dua ibu bapa kita. Secara kesimpulan kedua-dua ajaran
Islam dan Kristen dia apa nih menyuruh umat ataupun pengikut untuk terus apa nih untuk menghormati kedua-dua ibu bapa kita ataupun untuk menjaga adab dan etika masing-masing lah terhadap keluarga kita. So yang dimana adalah merupakan sesuatu yang pentinglah sebagai seorang anak, karena secara logiknya walaupun ketiadaan ataupun apa nih walaupun tiadanya contohnya kalaupun tiadanya agama ini ataupun kita masih mengamalkan percayaan dahulu kan seperti animisme kan, sudah pasti juga lah apa nih kalau kita juga tentunya akan menghormati kedua orang tua kita sebab mereka lah yang telah melahirkan kita, apatah lagi kita yang beragama ini. So hendaklah kita sekali lagi kali ini menegaskan supaya apa nih betapa pentingnya menghormati kedua ibu bapa kita. Ya, terima kasih. Oke, masuk dulu kan? Sudah. Itulah maksudnya dalam kedua kita dapat dua dan kita Bible ni, dia memang sangat menekankan sebagai seorang anak ni untuk sentiasa menghormati atau menjaga mereka daripada apa? Sehingga kita maksudnya sebagai seorang anak ni, selagi mereka hidup ni, itu merupakan kewajiban kita lah sebagai seorang anak untuk kita menjaga adab kita, etika dan akhlak kita untuk sama-sama kita praktiskan kepada mereka. Sebabnya sebagai seorang anak ni macam sangat penting lah kan menunjukkan sayang mereka, sayang kepada mereka. Sebab di mana bapa ni dia macam kasih sayang mereka ni macam tak terbatas lah untuk kita. Dan situ maksudnya sini sangat penting lah kenapa dunia, kenapa Al-Quran dengan kitab Bible macam Taurat kan dia sangat memandikan, dia sangat mengulang-ulangkan ayat tu supaya memang sentiasa alert bahawa Allah memang tekankan ataupun macam Bible juga menekankan ayat-ayat macam supaya kita ni sentiasa alert dengan adab kita sebagai seorang anak ni. Itu memang sangat penting lah kenapa Al-Quran dan juga Bible macam selalu mengulang-ulang ayat tu. Jadi itulah kesimpulannya. Terima kasih.